Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab Nuruz Zalam. Yang saya masukkan ni Aqidatul Awam. Yang kita akan bincang sama-sama, diambil daripada beberapa kitab pembahasan berkenaan dengan Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ni adalah salah satu daripada kitab yang menjadi rujukan para alim ulama, dalam ilmu akidah. Dan kitab ini dikarang khusus untuk orang-orang yang baru nak belajar ilmu akidah. Dalam kitab ni ada lebih kurang 57 bait yang disusun oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu, Al-Maliki Al-Hasani Al-Asy'ari. Baik, cerita dia bagaimana mula kitab ni dikarang. Disebut kata sebab pengarang ni menulis Manzumah Aqidatul Awam ni bila mana beliau melihat Nabi SAW dalam mimpi. Melihat Nabi dalam mimpi pada akhir malam Jumaat dalam bulan Rajab. Dan pada tahun bila ni? Pada tahun 1258. 1258 beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dan pada ketika itu para sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah dalam mimpi tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu an, disebut Iqra' Manzumat At-Tauhid, bacalah Manzumah Tauhid, allati man hafidhaha dakhala al-jannah, siapa yang menghafalnya masuk syurga. Ini dalam mimpi tersebut. Dan kemudian Nabi sebut lagi wa nal maqsuda min kulli khairin, dan akan mendapat semua kebaikan yang dia inginkan. Wa wafaqa al-kitaba was-sunnah, dan juga manzumah ini muwafaqah, bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian Imam Marzuqi ini, Imam Ahmad bin Marzuqi bertanya kepada Rasulullah, wa ma tilka manzumah ya Rasulullah, apakah manzumah yang disebutkan tadi ni? Faqala al-ashabu lahu, maka ashab Nabi waktu ketika yang berada dalam mimpi tersebut maka kata kepada Al-Imam Ahmad Marzuqi, isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, dengar apa yang Rasulullah akan baca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul abda'u bismillahi warrahmani. Kemudian barulah Rasulullah SAW memulakan manzumah tersebut dengan menyebut abda'u bismillahi warrahmani sampailah kepada bait yang ke-26. Sampai bait ke-26 yang berbunyi wasuhuful qalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Baca tu. Jadi sampai di bait tersebut maka Rasulullah SAW mendengar balik, minta kepada Imam Ahmad Marzuqi untuk ulang balik. Baik, bila mana dia bangun pada tidur, dia baca semula apa yang dia dengar daripada dalam mimpi. Dan dia ingat semua apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam mimpi tersebut sebanyak 26 bait. Dan pada malam Jumaat yang selepas tu pula, pada bulan Zulqa'dah, tahun yang sama, sekali lagi pengarang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW pada waktu sahur. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebut Iqra' ma jama'tah, baca apa yang telah kamu hafal sebelum ni. Maka dia pun baca daripada awal sampai habis seperti mana yang dibaca oleh Nabi SAW, abda'u bismillahirrahmani. Kemudian dengan bait sampailah bait yang ke-26, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai di situ maka setiap bait yang dibaca oleh Al-Imam Ahmad Marzuqi disebut amin oleh semua orang yang hadir dalam majlis tersebut. Baca abda'u, bila dibaca abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani amin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli amin. Sampai bait yang ke-26. Dalil nak beritahu kata apa? Bait ni sangat berkat. Sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila mana habis dia baca, Al-Imam Ahmad Marzuqi baca bait ini habis, maka
Nabi SAW bersabda, "Waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Wa qabila minka dhalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal 'ibad. Amin." Nabi doakan pula, moga-moga manzumah ini diberi keberkatan oleh Allah Taala. Kemudian bila mana orang bertanya kepada pengarang berkenaan dengan bait ini, betulkah Nabi mimpi ini, betulkah kamu mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW semua sekali? Maka dijawab soalan tersebut dengan disambung bait tadi, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Macam ni. Bila dah 26 bait tu Nabi baca dalam mimpi, jadi ada orang yang kata syak, betul ke yang apa ni, yang kamu mimpi tu jumpa dengan Rasulullah SAW? Maka terus disambung, wa kullu ma ata bihi ar-rasul, setiap yang datang daripada Rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu, kena terima. Betul. Kena terima apa yang Nabi sebut walaupun dalam mimpi. Nampaklah? Gitu. Sampailah akhir kitab, Al-Imam Ahmad Marzuqi mengarang pula tambah wa kullu ma ata bihi ar-rasulu, sampailah bait ke-57. Ini kisah yang mana disebut secara mutawatir oleh pengarang para ulama yang belajar kitab ni dengan Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu. Saya mengambil sanad kitab ni daripada Al-Imam Al-Syekh Mufti Syafi'iyah Ahmad Ruqaimi Al-Husaini hafizahullah taala di Makkah Al-Mukarramah baru-baru ni pada tahun 2013. Pada tarikh ingat tarikh apa? Baru ni lah, bulan 3 baru ni. Saya baca daripada awal sampai habis kitab Manzumah Nurul Zalam ni. Saya baca dan share dengan saya dengan ada seorang lagi sahabat, tapi ada sehari 2 hari dan dia tak datang. Jadi saya baca sampai habis lah, daripada awal sampai habis kitab ni, alhamdulillah. Dengan Syekh Ahmad Ruqaimi radhiyallahu anhu. Dan Syekh Ahmad Ruqaimi Mufti Syafi'iyah ni di Makkah, beliau membaca kitab ni dengan guru beliau Syekh Arabi Tabbani, dan juga beberapa orang ulama lagi. Kitab ni berkali-kali dibaca. Umur dia dah 80, 90 lebih. Hampir 90 umur dia. Tapi hafal baik apa ni kitab ni seumpama macam duduk di depan dia kitab tersebut. Jadi kita pun kau boleh hafal lah. Sebab Nabi sebut tadi lah, man hafizahu dakhala jannah. Man hafizaha dakhala jannah. Siapa hafal masuk syurga. Ini kalau orang yang tak setuju dia kata bid'ah. Tapi mimpi jumpa Rasulullah SAW mimpi yang benar. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, Nabi sebut. Baik, kita mulakan manzumah yang pertama. Kitab yang pertama, perbahasan kita yang pertama ni adalah berkenaan dengan muqaddimah kitab. Muqaddimah ada lebih kurang 4 bait. Yang bermula dengan kalimah disebut oleh Nabi SAW dalam mimpi, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baqi bila tahawuli. Thumma as-salatu was-salamu sarmada 'ala an-nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Baik, kita baca satu-satu. Saya tidak akan baca satu-satu daripada kitab Nurul Zalam, sebab terlalu panjang. Sebab kita bercadang untuk bukukan perbahasan kita pada setiap hari, dari mula pada hari ni ke 8.30 macam ni lah. Sampai pukul ni. Tadi pukul 9 kan. Esok pukul 8.30 insya-Allah. Sampailah habis kitab ni insya-Allah sebelum kita balik Malaysia. Baik, kata Nazim radhiyallahu taala anhu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Yang bermaksud aku mulakan penulisanku ni dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, daimil ihsani, yang mana kebaikan Allah Ta'ala itu berterusan. Baik, yang pertama, perbahasan yang pertama, boleh tak kita mulakan manzumah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebahagian ulama melarang perkara tersebut. Dan ini termasuk dalam, kata Imam Baijuri radhiyallahu anhu, termasuk khilaful aula. Khilaful aula ni dari segi perbahasan ulama masuk khilaful aula, benda yang mana tidak disebut oleh Nabi SAW. Kalau disebut oleh Nabi larangan dan benda tadi bukanlah haram, maka benda itu dipanggil makruh. Tapi kalau tidak disebut oleh Nabi SAW secara sharih,
perkara tersebut, maka lawannya jadi khilaful aula. Contoh, kalau lah contoh ni. Kalau disebut kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di keliling kita. Itu disebut oleh Nabi. Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Ada Nabi larang jangan makan dengan tangan kiri. Kalau lah kata tidak ada hadis tersebut, maka makan dengan tangan kiri itu khilaful aula. Kan tidak ada larangan. Kalau Nabi kata la ta'kul bi shimali, jangan makan dengan tangan kiri. Maka larangan tadi ihtimal, imma jadi makruh, imma jadi haram. Nampak? Bila qarinah kata benda ni makruh, maka makruh hukumnya. Boleh nampak? Beza khilaful aula dengan makruh. Kadang ada orang sebut khilaful aula, dia kata khilaful aula maksudnya aulanya buat gini lah. Tak aula jangan buat gitu. Tak kena lah. Syarah gitu, syarah yang maksud dia kena dari segi bahasa. Cuma tidak dakik dari segi ilmu usul. Tidak dakik dari segi ilmu usul. Baik. Cuma disebut oleh para ulama, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Ini adalah bait yang masukkan bismillahirrahmanirrahim dalam bait khilaful aula. Cuma ulama jawab balik, tidak mengapa dalam bait ni kerana Rasulullah yang memulakan. Kerana Rasulullah mula dulu. Bukan Imam Marzuqi yang mula. Rasulullah yang baca dalam bait tersebut, maka terus terangkat khilaf tersebut. Jadi boleh, tidak masalah. Baik. Dan kemudian dibincang di sini Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidak mau bincang orang panggil Allah Akbar dari segi falsafah dan sebagainya. Allah tu ainul musamma ke ghairu musamma, tak bincang ini. Nah, ini kita bincang buat nikah-nikah. Bincang boleh tapi lebih banyak. Baik. Jadi bila disebut oleh al-Imam abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Baik, da'imil ihsan maksudnya yang mana kebaikan dan juga nikmat yang Allah Ta'ala beri tidak putus-putus. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tidak putus. Baik. Disebut oleh para ulama, nikmat Allah Ta'ala. Imam Baydawi sebut dalam kitab. Qala al-Baydawi, Imam Baydawi mengatakan nikmat Allah Ta'ala sangat banyak. Dengan sangat banyak tersebut ada dua jenis nikmat Allah. Ada nikmat dipanggil duniawi, ada nikmat dipanggil ukhrawi. Ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi pula ada dua bahagian. Nikmat duniawi. Yang pertama, nikmat dipanggil wahbi, anugerah pada Allah. Yang kedua, kasbi. Ini nikmat yang perlu untuk kita cari. Nikmat yang wahbi ini ada dua pula. Dia. Boleh. Nikmat wahbi ada dua pula. Ada ruhani, ada jismani. Boleh. Kalau kata kita buat bentuk orang panggil apa, macam pecahan tu, nikmat ada dua, duniawi, ukhrawi. Duniawi ada dua pula. Wahbi, kasbi. Dekat wahbi itu saja tu ada dua pula. Ada ruhani, ada jismani. Nampak itu? Senang kan? Jadi turun bawah. Ruhani, apa contoh nikmat ruhani yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Yang ni anugerah pada Allah. Kita tak boleh cari yang ni. Hak ni memang Allah Ta'ala bagi terus pada kita. Yang pertama, seperti mana ditiupkan roh ke dalam badan kita. Ini panggil ruhani. Dan juga Allah Ta'ala mencerahkan akal kita. Ada roh, tapi akal tak kena. Allah Ta'ala masukkan pula akal pada kita. Nampak tak? Kemudian akal tadi pula diberikan pula kefahaman, kekuatan, kebaikan dan juga pemikiran yang hebat, yang tajam. Maka itu juga adalah nikmat yang sangat besar dalam rohani. Itu pun adalah anugerah pada Allah. Baik. Yang kedua, nikmat jismani. Hak wahbi tadi dalam jismani. Seperti diciptakan badan kita. Dan kemudian diciptakan kekuatan pada badan kita ni. Dan juga ditambah pula dengan kesihatan. Dan juga dengan kesempurnaan anggota badan yang ada pada kita. Tidak cacat dan sebagainya. Boleh. Itu nikmat dipanggil wahbi. Wahbi, apa panggil? Wahbi jismani. Tadi rohani, ini jismani. Baik, yang kedua nikmat dipanggil kasbi. Nikmat kasbi. Nikmat kasbi, yang ni kena cari.
Ini tidak ada orang panggil apa? Pecahan. Contoh seperti tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafsi 'anil razail. Yang ni kita kena bersihkan hati kita, jiwa kita daripada kekotoran dan juga maksiat dan dosa. Yang ni kena usaha. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia dengan dia ni memang dah dijadikan oleh Allah selamat daripada benda tersebut, seperti para Nabi. Sebab nikmat ni tidak boleh dicari. Dan kemudian dicomelkan pula dengan ataupun dicantikkan pula dengan akhlak yang mulia. Boleh. Dan juga kasbi juga termasuk mencantikkan baju kita. Kita pakai baju ini kasbi. Dan cari baju yang cantik kita pakai dan sebagainya. Ukhrawi. Nikmat ukhrawi yang kedua. Apa nikmat ukhrawi? An yaghfira ma farata min al-'abdi. Diampunkan dosa yang telah kita lakukan. Yang kita lebih-lebih buat ni, Allah ampunkan dosa kita. Itu nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi segi ukhrawi. Nikmat akhirat ni. Dan kemudian Allah meredai hamba tersebut. Dan kemudian Allah Ta'ala membanggakan hamba tersebut di sisi para malaikat. Ini juga nikmat, dia bagi nikmat ukhrawi. Boleh? Jadi kalau kata kita tengok balik nikmat, kata Imam Baydawi, dua. Duniawi, ukhrawi. Dua jenis dia bagi. Jins, kan? Daripada dua jenis pula, duniawi ada dua pula kisim. Ada dua bahagian. Dua bahagian daripada bahagian kasbi dengan bahagian wahbi. Wahbi ada bahagi dua. Rohani, jismani. Kasbi tidak ada bahagian. Ukhrawi satu je lah. Boleh nampak lah. Itu yang disebut oleh Al-Imam Baydawi radhiyallahu anhu. Baik, kemudian masuk bait yang kedua. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri baqi bila tahawuli. Dan kemudian nazim pengarang memuji kepada Allah Ta'ala dengan lisan. Di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Al-Qadimil Awwali. Maksudnya kalau kita terjemah dengan bahasa kita, Alhamdulillahil Qadimil Awwali. Segala puji bagi Allah yang Qadim. Yang Qadim. Al-Awwali, yang tidak ada permulaan. Wal-Akhiril Baqi bila tahawuli. Dan kemudian yang kekal. Tidak ada pengakhiran dan tidak akan berubah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagi sifat, zat dan fi'il bagi Allah tidak akan berubah. Gitu maksudnya. Baik. Yang pertama syarah alhamdu. Falhamdulillahil qadimil awwali. Alhamdu. Apa maksud alhamdu? Alhamdu maksudnya adalah puji dengan lisan. As-sana'u bil lisani 'ala al-jamil ikhtiyari. Memuji dengan lidah terhadap perkara kebaikan yang dilakukan. Perkara kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ala jihati tabjil wa ta'zim. Dengan tujuan untuk mentakzimkan, untuk tujuannya mengagungkan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sama ada muqabalatun ni'mah am la. Muqabalatun ni'mah maksudnya sama ada mendapat nikmat sebagai pujian tersebut ataupun tidak. Contoh, seorang puji seorang yang telah buat baik dengan dia. Orang ni bagi duit kepada kita. Maka kita puji, baik sungguh kawan. Kenapa? Karena dia bagi duit kepada kita. Yang ni muqabalatun ni'mah. Karena dia bagi duit, kita puji dia. Maka dia bagi alhamdu fil lughah. Dari segi lughah dia panggil puji. Segi alhamdu tu. Baik, ada seorang lagi pula dia semayang malam. Kita kata, baiknya kawan tu. Sebab semayang malam tak tinggal. Baik, ada kebaikan kat kita. Tak ada apa kaitan pun. Dia semayang untuk dia. Itu. Kita puji dia. Muqabalatun ni'mah tak? Tak muqabalatun ni'mah pun. Maka tu dipanggil juga alhamdulillah kata. Karena laisa fi muqabalatun ni'mah. Tadi pun puji alhamdulillah, ni pun puji alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tak? Itu maksudnya. Karena kita puji dengan lidah. As-sana'u. Dia ada beza, Imam Bayjuri sebut ada dua beza. As-sana' dengan an-nasa'.
Sana, sa di depan. Nun nombor 2. Sa, nun, alif, hamzah. Sana, sana puji. Nasa, nasa, nun, sa, alif, hamzah. Keji maksudnya. Lain tu kan. Beza titik pitak depan belakang. Makna lain. Baik. Kata ulama, puji ini ada 5 rukun. Puji ada 5 rukun. Rukun yang pertama hamid, yakni yang memuji. Yang kedua mahmudun, yakni yang dipuji. Yang ketiga mahmudun bihi, perkara yang dipuji. Mahmudun alaih yang keempat. Maksudnya sebab kenapa dipuji. Yang kelima sirah, lafaz pujian tersebut. Ini 5. Contoh kita sebut Zaidun karimun. Zaid ni baik. Zaid ni mulia. Baik. Siapa hamid? Kita hamid sebab kita puji. Siapa mahmud? Mahmud Zaid. Dia tak? Mahmudun bihi, karim. Mahmudun alaih, ikram. Kebaikan yang dia buat. Mahmudun alaih tu kebaikan yang dia buat, karim. Sebab tu dia panggil dia karim. Mahmudun Zaidun karimun. Karena dia karam, karena dia ikram kita, maka kita pun puji dia sebabkan perkara tersebut. Karim tadi tu mahmudun bihi tu, karim tu. Boleh. Sirah dia Zaidun karim. Nampak? Baik, kalau kata Zaid ni kita panggil dia mulia. Disebabkan dia ni adalah orang yang telah mengajar kita. Ni sebab tu kata ulama, mahmudun alaih boleh jadi 2. Boleh jadi berbeza dia punya tempat letak dia. Kadang-kadang bukan disebabkan benda yang kita sebut tu. Contoh kita kata Muhammadun alimun. Muhammad ini alim. Jadi kita puji dia alim tu disebabkan dia muliakan kita bila kita main rumah dia, dia jamu ayat kat kita. Maksudnya kita kata dia ni alim dengan ilmu syariah, ilmu hadis Nabi SAW. Ikram dhuyuf. Jadi dia alim dengan hadis Nabi, alim dengan sunnah Nabi SAW. Maka kita puji dengan kalimah Zaidun alimun. Maka kita ni hamid. Mahmud Muhammad. Mahmudun bihi, apa dia? Alim. Mahmudun alaih, ikram. Nampak tak? Alaih pula. Ikram tadi sebabkan dia ikram dhuyuf. Maka tu dipanggil mahmudun alaih. Boleh jadi mahmudun alaih. Tidak mesti dia mesti sama dengan mahmudun bihi dia punya lafaz ni. Sebabkan benda lain boleh jadi. Sirah Zaidun Muhammadun alimun. Nampak tak? Gitu. Baik. Puji pula ada 4 jenis. Ada 4 jenis puji. Bukan 4 jenis, 4 bahagi. 4 bahagian puji. Yang pertama puji khadim kepada khadim. Yang ni kita nak terjemah payah. Dia ada bahasa yang kita boleh terjemah, ada bahasa yang kita tak boleh terjemah. Dia kena sebut khadim tu. Dalam kitab pun tulis khadim. Hadis. Sebab ni istilah. Jadi macam mana kita nak tulis pula, kita kena tulis pula, terang pula. Khadim ni maksudnya apa? Itulah pula. Jadi puji khadim kepada khadim. Seperti puji Allah kepada dirinya sendiri. Dalam Quran Allah sebut ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayat tu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, siapa yang sebut? Allah sendiri. Jadi Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua puji khadim kepada hadis. Seperti Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu puji Allah kepada benda baharu. Yang ketiga, hamdu hadisin li khadimin. Puji benda yang baru kepada benda yang khadim. Puji benda baru kepada khadim. Seperti kita sebut, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan kita puji pada hadis kepada khadim. Yang ketiga, hamdu hadisin li hadis. Yang keempat, hamdu hadisin li hadisin. Puji hadis kepada hadis. Seperti mana Sayyidina Umar dan Sayyidina Rasul memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sebut ma ta'ati syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu.
Nabi kata apa? Tidak ada daripada timur dan barat lelaki yang paling afdal di sisiku melainkan Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi puji Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Macam kita puji lah, bagus kawan ni, baik kawan ni. Atau kita puji kawan kita, sama-sama kita, maka dipanggil puji hadis kepada hadis. Nampaklah ada 4 jenis, ada 4 bahagian pujian. Saya tidak mau terang di sini apa maksud puji dari segi apa beza dengan syukur, apa beza dengan sana. Itu bukan tempat kita tadi. Tadi segi lughah maksud puji as-sana bil lisani ala jamil ikhtiyari, dengan kebaikan yang dia buat, bukan jamili ittirari. Apa maksud jamil ittirari? Contoh muka cantik. Muka cantik tak panggil puji, dia tak panggil alhamdu segi lughah. Dia panggil sana dari segi lughah ataupun madhu. Contoh kalau kita tengok berlian cantik. Ya, berlian kan. Lawa berlian 24 juta. Ya. Jadi lawa berlian yang kita sebut, bila comel nampak berlian ni kita puji. Adakah ni dipanggil alhamdu ke, asyukru ke, al-madhu? Segi bahasa Arab dengan madhu. Dia tidak panggil alhamdu. Kenapa? Kerana cantik pada berlian ini bukan pilihan berlian tersebut. Ini adalah kejadian Allah Ta'ala jadi kepada dia. Dan tu juga kita, laki handsome, perempuan cantik, dia tidak boleh pilih benda tu. Bukan masa dia nak beranak tu, duduk dalam perut mak dia boleh tengok katalog, pilih-pilih nak muka macam ni, keluar muka macam tu. Tak boleh pilih. Jadi waktu tu dia dipanggil jamil ittirari. Itu memang Allah Ta'ala jadilah. Bila jadi dia tak panggil alhamdu fil lughah. Nampak? Segi lughah lah. Baik, dari segi istilah, apa maksud alhamdu segi istilah? Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'ala al-hamidi aw ghairihi. Perbuatan yang menunjukkan kepada kita ni mentakzimkan orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Perbuatan yang kita tunjukkan maka dipanggil puji. Contoh, kalau kata kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala telah menjadikan kita, maka disebabkan kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala tersebut, kita solat. Solat kerana bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka kita termasuk di kalangan hamba yang telah memuji Allah Ta'ala. Jadi memuji segi lughah dengan lidah, tapi memuji segi istilah adalah dengan perbuatan yang ditunjukkan untuk dia bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh orang yang telah beri nikmat kepada dia. Nampak tak? Itu maksudnya. Baik. Okey. Dan kemudian dalam Al-Quran, para ulama menyebut ada 5 surah yang dimulakan dengan alhamdu. Alhamdu ni ada berapa huruf? Ada 5 huruf, dia tak? Alif, lam, ha, mim, dal. Dan kalau tengok dalam Quran pula, kata Al-Imam Nawawi Bantani, ada 5 surah dalam Quran bermula dengan alhamdu. Sesuai dengan alif, lam, ha, mim, dal, alhamdu. Ada 5 surah dimulakan dengan alhamdu. Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua surah Al-An'am. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Yang keempat surah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima surah Malaikah, ini surah Fatir. Nah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. 5 surah dimulakan dengan alhamdu. Dan ada juga 5 surah dalam Al-Quran ditutup dengan alhamdu juga. Khatam dia dengan 5. Dengan alhamdu. Yang pertama surah Bani Israel, ini surah Al-Isra. Ditutup dengan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Yang kedua surah An-Naml. Ya. Akhir ayat dia wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Yang ketiga surah Shafat. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surah Az-Zumar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir surah. Yang kelima surah Al-Jathiyah. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Jadi 5 surah mula dengan alhamdu, 5 surah akhir dengan alhamdu. Sesuai dengan kalimah
huruf dalam alhamdu alif, lam, ha, mim, dal. Ini bagi fawaid daripada perkataan alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan sambung pada pembahasan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.